Ini adalah bab baru 5.1 pengenalan sebatian karbon. Adakah kita cepat? Jawapannya tidak. Saya baru meeting dengan Ketua Panitia Daerah Seremban. Ada yang dah bab 6, dah pertengahan bab 6. So kita masih lagi jauhlah ke belakang. Tapi tak apalah, yang penting kita belajar dan anak-anak faham. Okey. So kita tengok yang seterusnya yang saya dah beritahu anak-anak lah. Di mana fokus untuk sesi yang kedua ni adalah kita nak faham apa tu sebatian karbon dan kita nak tahu apa itu kita karbon. Mungkin kat sini anak-anak masih lagi yang tak sempat jawab. Tak apalah, dalam progres kita bincang-bincang ni anak-anak boleh terus buat Okey, apakah itu sebatian karbon? So saya nak pilih siapa jawab? Udah tadi dah jawab kan? Okey, siapa yang belum jawab lagi tadi? Dia belum lagi. Okey Dia, nombor 1 tu boleh bacakan soalan dan berikan jawapan. Manakah di antara berikut merupakan sebatian karbon? Jawapan dia buah apple, kalsium karbonat, Okey, betul. gas karbon dioksida. Ya, betul. Sebenarnya jawapan dia ada je dalam video tu. Okey. So gas helium bukan sebatian karbon. Sebatian karbon adalah kalsium karbonat, buah apple dan gas karbon dioksida. Dia yang mana benda hidup? Antara tiga tu yang mana hidup? Buah apple. Ya, buah apple saja yang hidup. Kalsium karbonat dan gas karbon dioksida bukan benda hidup. Okey, soalan 1 dan soalan 2. Apakah itu unsur karbon? Dia ada 3 jawapan dia. So, saya nak pilih siapa tu? Hanis ke? Hanis angkat tangan ke apa tu? Bukan? Ingatkan angkat tangan tadi. Okey. Alright. Tandakan dengan pen merah. Oh, tanda tu. Ya, tandakan dengan pen merah. Kau buat isyarat je kan? Okey, saya persilakan Anis Sofia. Tapi saya tak nampak gambar Anis Sofia. Boleh tak Anis unmute dan berikan apakah itu unsur karbon? Kejap. Okey. Ustazah. Ya. Ustazah. Indeks dia nak tulis apa? Apa dia? Apa Balkis? Indeks nak tulis apa? Okey, tulis 5.1 pengenalan sebatian karbon. Sorry, lupa. 5.1 pengenalan sebatian karbon. Anis nak Anis Sofia? Okey Anis? Boleh. Alright. So apakah itu unsur karbon Anis? Merupakan unsur bukan logam. Okey. Kedudukannya pada kumpulan 14 dalam jadual berkala. Alright. Unsur boleh bergabung secara kimia dengan unsur-unsur lain untuk membentuk pelbagai sebatian karbon. Okey, terbaiklah Anis Sofia. So betul jawapan Anis. Unsur karbon tu apa? Dia merupakan unsur bukan logam. Tapi dia ada satu sifat logam iaitu boleh mengkonduksikan arus elektrik. Okey, kedudukannya pada kumpulan 14 jadual berkala dan dia boleh bergabung secara kimia dengan unsur lain sama ada unsur logam atau unsur bukan logam bagi membentuk pelbagai sebatian karbon. Sebatian karbon sedap pula. Okay, next. Saya nak pilih Naili. Naili, berikan definisi sebatian karbon. Ada tak Naili? Naili. Itulah Naili ada tak ni? Tapi Lain dia kurang kot. Oh, mungkinlah kan. Kalau macam tu saya Lah Zah. Yelah Hanis lah. Lambatlah. Susah kan? Okey Hanis silakan. Bagi tiga-tiga. Nombor tiga, definisi dan contoh sebatian karbon. Nombor satu, berikan definisi bagi sebatian karbon. Sebatian karbon ialah sebatian yang mengandungi unsur karbon. Okey, betul. Tandakan right. Kedua. Berikan definisi bagi sebatian karbon organik dan berikan 3 contoh.
Ha. Sebatian karbon organik ialah berasal daripada benda hidup. Okey, benda hidup betul. Contohnya? Petroleum setara dengan arang kayu. Okey, betul. Kalau saya kata daging ayam? Bukan. Betul lah. Daging ayam pun ada karbon juga. Daging hanis? Daging hanis ada tak? Ada kot. Adalah. Semua benda hidup memang ada karbon. Sebab tu itu adalah sebatian organik. Okay. Kalau saya tanya air tebu. Ada. Ada, betul. Alright. So apa sajalah contoh benda hidup memang ada karbon. Okay. Seterusnya nombor 3 ni settlekan. Seterusnya nombor 3, berikan definisi bagi sebatian karbon bukan organik dan berikan 2 contoh. Okay. Sebatian karbon bukan organik ialah berasal daripada benda bukan hidup. Contohnya adalah batu kapur dan karbon dioksida. Ya, betul. Batu kapur dan gas karbon dioksida, gas karbon monoksida. Itu adalah sebatian karbon bukan organik. Yang penting dia bukan berasal daripada benda hidup. Okay? Batu kapur tu tak hidup. Right. Okay, ni tak ada masalah. Saya proceed. Kalau ada masalah atau saya laju, tolong bagi tahulah. Alright. Okay, ni nombor 3 habis. Sekarang Jangan tanya. ya. Kecut. Kan yang dia benda bukan hidup kan, contoh dia apa lagi? Dia gas je ke yang bukan hidup? Ada lagi batu kapur tu. Lepas tu cengkerang kerang tu. Gigi. Pen? Pen. Gigi hidup daripada benda hidup. Kalau cengkerang kerang pun benda hidup. Sorry, cengkerang kerang tu tentulah kerang tu hidup. Pen. Jap. Pen bukan, sebab pen daripada plastik. Kalau Dia daripada besi besi ferrum bukan karbon, dan plastik bukan ada karbon. Kalau pensel yang ada mata pensel lead tu kan, daripada benda hidup. Jap. Oh no, karbon pensel. Jap. Ni mana pensel saya? Alah, pensel saya tak jumpa lah. Pensel lah kan. Pensel tu kan ada mata dia tu kan. Mata dia tu adalah daripada grafit. So grafit tak hidup. Mata pensel tu tak hidup. Ni. Ni. Pensel kayu Pensel kayu. Ni kan mata dia ni. Mata. Nampak tak mata dia? Mata dia ni grafit. Grafit tak hidup. Satu lagi berlian. Kalau benda hidup ni contoh dia. Ni benda hidup. Ini yang paling bising sekali. Okey. Nama dia badut Badut. Adalah badut. Nama dia sebab hidung dia hitam macam badut kan, hidung dia merah. Manalah kau Dinis? Okey. Soalan nombor 4. Beza antara sebatian karbon organik dengan sebatian karbon bukan organik. Okey, kita tengok sumber. Saya nak minta Huda. Sumber sebatian karbon organik dengan bukan organik? Ada yang nak sama-sama belajar ni dengan Huda. Sumber. Apa tadi Ustazah? Sumber sebatian karbon organik dengan bukan organik. Sumber. Sumber. Sebatian karbon organik daripada mana? Kalau bukan organik daripada mana? Petroleum. Bukan. Saya nak cuba Ustazah. Cuba. Kalau sebatian karbon organik berasal dari benda hidup. Ya, pandai Nazira. Kalau bukan organik? Berasal dari benda bukan hidup. Benda bukan hidup. Yang tadilah sebenarnya. Yang hidup dengan yang bukan hidup. Okey, seterusnya kita tengok kandungan unsur. Balkis nak cuba kandungan unsur?
Boleh Zah. Okey, silakan Balkis. Kandungan unsur dia untuk sebatian karbon organik, karbon, hidrogen, oksigen dan nitrogen. Betul. Kalau bukan organik? Karbon, oksigen dan unsur logam. Okey, pandai Balkis. So sekarang ni kalau bukan organik, beza dia unsur logam. Kan? Kalau yang organik, beza dia ada nitrogen dan nitrogen dan hidrogen. Nitrogen dan hidrogen. Yang lain-lain samalah, karbon dengan oksigen tu sama. Karbon, oksigen. Kalau organik ada oksigen dan nitrogen. Kalau bukan organik ada unsur logam. Okey, bilangan atom karbon banyak atau sedikit? Aina. Banyak atau sedikit? Yang ni Zazah, bilangan atom karbon. Ya, betul. Yang sebatian karbon organik banyak. Betul. Bukan sebatian karbon organik sedikit. Betul. Tahniah Aina. The last one tentang ketelarutan. Kita tengok ketelarutan dalam air dan ada beberapa pelarut. So, Saida, boleh Saida bantu? Boleh Zah? Okey, silakan Saida. Sebatian karbon organik tak larut dalam air tetapi larut dalam pelarut organik. Okey, betul. Sebatian karbon bukan organik larut dalam air, asid dan alkali. Okey, tepat. Terbaik Saida. So saya rasa mungkin anak-anak boleh cek balik jawapan. Huda dah okey belum Huda? Yang sumber dah semak dah? Sumber dah. Alright. Kalau nak Balkis ianya tak apa Balkis, nanti saya postkan slide ni. Okey, saya forwardkan terus slide ni dalam grup kita. Kan? Okey, next. Seterusnya, sekarang kita masuk kita karbon. Okey. Right, berdasarkan data yang dikeluarkan pada 4 Ogos 2020 oleh Science and Information for a Climate Smart Nation, nyatakan pendapat anda mengenai trend pembebasan gas karbon di ruangan atmosfera, karbon dioksida ni. So, apa pendapat anak-anak tentang trend dia? Balkis? Siapa lagi? Tak setuju. Trend ni macam mana? Masa saya tak dengar. Syafia? Saya tak dengar lah. Laila? Apa pendapat Laila tentang trend? Tak ada. Ya? Orang tak dapat Zah jawapan nombor 5 ni. Tak dapat? Meningkat ke Zazah? Meningkat je jawapan dia. Trend dia, pembebasan karbon dioksida trendnya adalah meningkat. Kan kita tengok graf yang warna hijau tu kan? Kan dia makin naik kan? So jawapan dia, trend pembebasan gas karbon dioksida di ruangan atmosfera adalah meningkat. Tu je jawapan dia. Okey, memang tak ada pun. Dia bercakap sekali lalu je. Okey, seterusnya. Definisi bagi... Ya, saya dah. Saya buat semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pun boleh. Lagi tepat. Terbaik. Okey. Tahniah. Alright. Nombor 6. Silakan. Sarah? Ya Ustazah. Definisi bagi kita karbon. Definisi kita karbon. Proses pengambilan, penggunaan dan pengembalian gas karbon dioksida dalam atmosfera secara berterusan. Okey, terbaik, betul. Kita karbon ialah proses pengambilan, diambil daripada atmosfera. Pengambilan, penggunaan, gunakan karbon dioksida. Dah ambil, gunalah. Dan kembalikan balik gas karbon dioksida tu ke dalam atmosfera dan dia adalah non-stop secara berterusan. Okey, seterusnya ni saya forward ke dalam kita punya grup Telegram supaya anak-anak boleh tengok balik. Okey, seterusnya kita tengok pula
4 kepentingan kita karbon. So, saya persilakan Irdina. Ya, Ustazah. 4 kepentingan kita karbon. Kita dapat. Tak dapat? Siapa dapat? Ada yang dapat? Aina dapat? Dapat. Ustazah, yang 4 kepentingan tu macam tak ada slide je Zah. Ada. Dia pun dia bagi tadi. Dia Tak terus pernah bagi yang merujuk tu Merujuk bagaimana unsur karbon tu. Merujuk bagaimana unsur karbon. Yo, yang merujuk tu. Ha, siapa boleh? Ya, Ya. Okey, silakan Aina. yang pertama merujuk bagaimana unsur karbon di kita. Betul. Yang kedua, untuk mengekalkan 0.03% kandungan gas karbon dioksida dalam atmosfera. Betul. Nombor 3. Yang ketiga, unsur karbon di kita melalui pembentukan atau penguraian sebatian karbon dalam hidupan dan bahan organik. Betul. Yang keempat. Melalui proses-proses seperti respirasi, pembakaran, penguraian dan fotosintesis. Okey, betul. Terima kasih Aina. Okey, saya dah forwardkan jawapannya dalam grup. 4 kepentingan kita karbon merujuk bagaimana karbon di kita diambil dan dibebaskan. Yang kedua, kita tahu dalam atmosfera kita ada 0.03% gas karbon dioksida. So kita karbon fungsi utamanya adalah untuk memastikan atmosfera kita maintain kekal 0.03% kandungan gas karbon dioksida ni. Yang ketiga, unsur karbon di kita melalui pembentukan atau penguraian sebatian karbon dalam hidupan dan bahan organik. Kita dapat tahulah bagaimana unsur karbon ni di kita. Okey, macam mana dia diuraikan daripada kita karbon. Dan juga kita karbon ni juga kita dapat lihat juga proses-proses yang terlibat itu lagi 10 minit. Iaitu respirasi, pembakaran, penguraian dan fotosintesis. Kita ada lagi 10 minit untuk recording. Tak apa, nanti saya buat balik semula lah. Saya invite balik. Okay. Alright, next. Okay, lengkapkan kita karbon ni. So, saya persilakan siapa? Balkes? Balkes lah. Tak apalah, saya sebut je apa yang saya nampak je. Okay, silakan Balkes. Balkis? Tak ada? Yang tumbuhan tu respirasi. Okey, betul. Yang sebelah dia tu pembakaran. Okey, betul. Yang haiwan tu respirasi. Betul. Yang bawah tu belah kiri perebutan. Belah kanan tu respirasi. Akal tu kan respirasi. Okey, betul. Atas tadi fotosintesis. Alright, betul Balkis. Terima kasih. Okey, ini karbon dioksida diambil daripada udara melalui proses fotosintesis. Yang ambilnya adalah tumbuhan hijau ni. Tumbuhan hijau. Okey, itu je yang ambil fotosintesis. Yang lain semua kembalikan kepada atmosfera. Apa dia proses yang mengembalikan karbon dioksida ke atmosfera? Okey, kita tengok ada 3 proses respirasi, iaitu daripada tumbuhan, daripada haiwan termasuk manusia dan juga respirasi pada akar. Okey, kemudian proses pembakaran, bebaskan karbon dioksida juga ke atmosfera dan juga proses perebutan. Itu semua membebaskan gas karbon dioksida ke atmosfera. Okey, ini ada dalam buku teks lah. Okey, saya pergi laju sikit Alright, di mana kalau kita tengok yang warna biru ni sahaja, satu je yang anak panah biru. Itu je anak panah yang menunjukkan karbon dioksida diambil daripada atmosfera. So, karbon dioksida diambil dalam atmosfera melalui proses fotosintesis oleh tumbuhan hijau. Kemudian semua proses yang lain mengembalikan gas karbon dioksida ke atmosfera, iaitu respirasi daripada tumbuhan, respirasi daripada haiwan, okey. Kemudian proses pembakaran bahan api. Okay. Kemudian proses
bahan api fosil adalah 3 ni lah, petroleum, gas asli, arang batu. Tumbuhan hijau, haiwan mati, so dia akan membentuk bahan api ni lah. Dan dia akan juga direputkan oleh bakteria dan kulat pengurai. Okey, dan kembalikanlah balik gas karbon dioksida melalui proses pereputan. Alright. Okey, seterusnya. Okey, nombor 10. 10 dia. Razah, yang ni saya tak sempat nak buat Razah. Tak apalah, sambil kita bincang ni kita buat. Ataupun saya bagi kat grup Telegram. Okey, silakan dia. Dia sempat tak buat ni dia? Sempat. Alright, silakan dia. Tapi tak tahu betul ke tak. Tak apa, kita belajar. Nyatakan 3 proses yang membebaskan karbon dioksida ke atmosfera. 3 kan? 3. Oh. Yang pertama respirasi. Betul? Kedua pembakaran. Betul? Ketiga penguraian. Betul. Okey, nombor 11. Buat sekali lah. 11. Berikan persamaan perkataan bagi proses respirasi. Oksigen tambah glukosa. Betul. So anak panah. Menghasilkan karbon dioksida tambah air. Ya, betul. Tahniah dia. Saya pun dah post jawapan dalam grup. 3 proses bebaskan gas karbon dioksida ke udara. Kita dah tengok tadi, respirasi, pembakaran, penguraian. Okey, ni dah tengok dalam kitab karbon. Kemudian persamaan perkataan bagi proses respirasi, oksigen tambah glukosa. Glukosa dibakar dalam oksigen. Kemudian menghasilkan gas karbon dioksida dan juga uap air. Okey, nombor 12. 12, siapa dah jawab yang ni? Balkis, Nurul Hadari atau Balkis dah jawab belum ni? Belum. Okey, siapa yang dah? Saya Zan nak try. Okey. Alright. 12. Bahan yang dibakar. Belum buat kan? Okey. Dah buat? Ada batu. Okey, tak apa. Okey, tak apa. Sekejap. Okey, boleh tak Aina nombor 12 dengan 13? Baca soalan ni Ustazah. Baca je lah. Nombor 12, namakan bahan yang dibakar dan membebaskan gas karbon dioksida ke atmosfera. Jawapan dia bahan api fosil. Betul. Seterusnya. 13, namakan 2 proses semula jadi yang membebaskan gas karbon dioksida ke atmosfera. Jawapan dia letusan gunung berapi dengan pembakaran hutan. Ya, betul. Pembakaran hutan ataupun kebakaran hutan. Pembetullah sebab kalau pembakaran hutan tu tak semula jadi. Kebakaran hutan boleh berlaku secara semula jadi. Okey, 14, 15, 16. Saya nampak Balkis tadi angkat tangan kan Balkis? Siap kan? Ini. Sempat tak ini? Sempat. Okey, silakan Balkis. Lagi 3 minit. Nombor 14. Razah. Nama Ya tadi Razah hantar gambar. Dah. Okey, dah. Okey, teruskan Balkis. namakan 2 mikroorganisma yang terlibat. Bakteria dan kulat. Kulat, betul. Atau kulat pengurai pun boleh juga. Okey, seterusnya. Nombor 15, namakan organisma yang melakukan fotosintesis, tumbuhan hijau. Betul. Tumbuhan hijau. Seterusnya Balkis. Nombor 16, berikan persamaan perkataan bagi fotosintesis, air tambah karbon dioksida, menghasilkan glukosa tambah oksigen. Ya, betul. Terima kasih Balkis. Tepat. Alright. Seterusnya 2 soalan akhir. Okey. Laila sempat siap tak tadi Laila? 17, 18. Belum lagi Razah. Belum. Siapa yang dah siap tadi Saya nampak dengan Saya. Oh, dia dah siap. Razah, nombor 18 saya. Siapa tu? Siapa saya lah tu? Balkis.
18 saya. Okeylah. Sebabkan Balkis tadi saya panggil 3 kali. Jawab-jawab juga. Okeylah, Balkis 17 dan 18. Silakan Balkis. Cepat Balkis. 17 dan 18. Dah, 17 saya tak bulat. Tak bulat. Tak buat. 18 je lah. Yelah. Proses yang ambil karbon dioksida dari udara. Satu je proses yang ambil gas karbon dioksida dari udara. Fotosintesis. Betul, fotosintesis. Alright. 4 kepentingan proses fotosintesis. Sebab Balkis lagi 2 minit. Cepat Balkis. Membolehkan tumbuhan hijau membuat makanan sendiri. Ya ke? Serta yang kedua, membekalkan makanan kepada hewan. Menambah kandungan oksigen dalam udara. Betul. Menyingkirkan karbon dioksida berlebihan daripada udara untuk mengekalkan kandungan karbon dioksida dalam udara. Alright. So ada 4 kepentingan. Nombor 1, bolehkan tumbuhan hijau buat makanan ini sendiri dalam bentuk glukosa. Kita tengok balik persamaan fotosintesis tu. Yang kedua, bekalkan makanan kepada haiwan. Okey, bila tumbuhan dah ada makanannya, dah buat makanan sendiri dan tumbuhan boleh hidup, so tumbuhan tersebut menjadi makanan kepada haiwan. Nombor 3, tambahkan kandungan oksigen dalam udara. Ya, selepas proses fotosintesis, gas karbon dioksida, gas oksigen dibebaskan. Okay? Dan 4, singkirkan karbon dioksida berlebihan sebab dia ambil karbon dioksida, dia buat proses fotosintesis dan menyebabkan kandungan karbon dioksida kekal dalam udara. Okey, anak-anak ada lagi 39 saat. Oh, tak sampai 1 minit. 39 saat. Homework 1 je muka surat 57 sahaja. Tak, ada 2. Satu lagi, saya nak minta anak-anak buat pembentangan tapi nanti saya bagi tajuk dalam grup. Okey?